terdahulu. Soalan dia pelik sikit soalan dia ni, tapi soalan dia ni memang menariklah kita kata, berbetulan dengan Ramadan kita ni. Pendosa ingin bertaubat. Itu nama FB. Nama macam-macam. Pendosa ingin bertaubat. Kita pendosa yang tidak ingin bertaubat ke? Kita pun pendosa yang ingin bertaubat jugalah. Kita ni sentiasa berdosa dan sentiasa bertaubat. Boleh ke kalau imam solat sunat tarawih? Ni Ramadan lah ni. Kita niat solat qada subuh. Solat qada subuh. Tu imam solat tarawih. Jadi tu imam solat tarawih 2 rakaat. Kita nak solat qada subuh ni 2 rakaat. Jadi qada subuh je lah. Qada zuhur tak ada. Qada ni qada asar tak ada lah, sebab tak sama rakaat dengan tu imam tu. Tu imam tarawih 2 rakaat je. Jadi dia nak qada subuh, boleh ke tak? Cuma pergerakan ikut tu imam. Kita niat solat qada subuh, kemudian cuma pergerakan ikut imam. Ni kata kena satu-satu ni. Cuma pergerakan ikut imam. Kalau kita niat makmum, memang kita ikut imam, bukan pergerakan saja. Kalau cuma pergerakan ikut imam, kita berlakon di belakang imam sebagai makmum, kita tak berkenan ke tu imam, kita tak niat sebagai makmum. Itu baru dipanggil cuma mengikut pergerakan imam. Kalau kita memang niat sebagai makmum, tak ada lah cuma ikut pergerakan imam. Dan memang kita makmum kan? Bukan cuma ikut pergerakan imam saja. Sebab tarawih nanti suami hendak pergi masjid. Ni pendosa ingin bertaubat ni orang puang bakali dah. Sebab tarawih nanti suami hendak pergi masjid, dia kata. Isteri kata nak tarawih, isteri kata nak tarawih banyak banyak lagi qada. Isteri kata nak tarawih macam mana? Qada banyak lagi. Baca dah betul dah kena makna lah. Sebab tarawih nanti suami hendak pergi masjid. Isteri kata nak tarawih macam mana? Qada banyak lagi. Banyak benar qada dia ni. Takut suami terasa hati kalau isteri tak ikut ke masjid. Suami tetap qada solat, cuma nak tarawih sebab setahun sekali. Jadi sekarang ni siapa yang nak qada solat ni, isteri ke suami? Isteri. Lepas tu isteri kata nak tarawih macam mana? Qada banyak lagi. Takut suami terasa hati kalau isteri tak ikut ke masjid. Suami tetap qada solat, cuma nak tarawih sebab setahun sekali. Jadi maknanya sama-sama ada qada belakalah ni. Ni pasangan yang serasi lah ni. Pasangan yang sekufu ni maknanya. Jadi maknanya isteri pun banyak qada banyak lagi nak tarawih macam mana? Yang suami pula tetap qada solat, cuma nak tarawih sebab setahun sekali. Tetap nak qada solat tapi nak berhenti dulu sementara. Sebab nak tarawih, sebab tarawih setahun sekali. Maksud dia gitulah. Bukan kata suami tetap qada cuma nak tarawih sebab setahun sekali. Dia qada serta tarawih tak jadi. Sebab tarawih tak boleh himpun dengan qada. Kalau sembahyang tahiyatul masjid boleh tupang qada. Kalau sembahyang sunat wuduk boleh tupang qada. Kalau sembahyang lepas dia tidur, qada dan nama dia nama dia tahajud. Boleh pahala qada dan boleh pahala tahajud. Tapi tarawih tak boleh lah.
Sebab tarawih dipanggil sembahyang yang maksud li zati, dia ada khah dah untuk tarawih, qada khah untuk dia, tak boleh nak impung. Jadi sini ni suami tetap qada solat, cuma nak tarawih sebab setahun sekali. Mana suami nak tangguh qada lah ni, suami nak tangguh qada. Kalau suami tetap qada solat, tak tarawih lah, macam isteri lah juga. Tapi ayat dia, suami tetap qada solat, cuma nak tarawih sebab setahun sekali. Faham di sini maknanya suami nak tinggal qada sementara, nak tarawih sebab tarawih setahun sekali. Yang isteri ni tak ambuh sebab dia qada banyak lagi, nak tarawih macam mana? Dia pun tanyalah, boleh tak nak ikut tu imam solat tarawih, kita makmum ni niat solat qada subuh, cuma pergerakan ikut imam. Tak panggil pergerakan ikut imam dah, sebab dia memang makmum dah. Jadi dalam masalah yang sama, sekelamin ni masalah yang sama, yang bezanya isteri nak main tarawih macam mana, sebab qada banyak lagi. Yang suami ni pula tarawih setahun sekali, nak qada tapi nanti habis Ramadan lah. Sebab apa? Sebab suami dia tahu dah, Israel beritahu dah ke dia lambat lagi mati. Jadi tak susah lah, tak apa, tangguh sementara qada pun, sebab dia tahu lambat lagi dia mati. Syawal dia tak mati lagi. Pandai ni, maka dia boleh tangguh lah qada dia tu. Yang isteri ni pula tak ada janjian berkali dia nak qada lah sebab hutang banyak lagi ni. Jadi dah takut kalau tak ikut suami, kan suami terasa hati. Suami mana pula terasa hati? Musim-musim nyakit ni pula ni. Buat apa tak mau pergi sejid? Saya nak qada sembahyang saya banyak lagi. Oh, terasa hati saya. Suami dia pula. Ada suami gitu. Mari sejid lah, kita buat tarawih lah. Tarawih setahun sekali. Dia kita satu-satu tu. Kita pergi pada kita semayang qada tu imam sembahyang tarawih, boleh ke tak? Sekarang ni kita kena balik kepada syarat berjemaah. Lepas tu kena ngaji syarat berjemaah. Jadi syarat sah berjemaah, aturan sembahyang sama. Maka sahlah berjemaah. Aturan sembahyang sama. Pada aturan sembahyang sama, samalah. Kalau tak sama ni macam mana kita semayang qada nak ikut tu imam semayang jenazah? Sama dak aturan dia? Tak sama, tak boleh ikut, tak sah. Kita nak semayang fardu, kita nak ikut tu imam semayang sunat gerhana, boleh ikut tak? Tak. Sebab semayang sunat gerhana, satu rakaat 2 kali berdiri, 2 kali rakaat, tak sama, tak boleh ikut sebab dia punya aturan tak sama. Sembahyang qada subuh dengan sembahyang tarawih ni aturan sembahyang sama ke tak? Sama saja. Bila sama aturan sembahyang, sahlah. Tapi qada ni fardu, tarawih ni sunat. Maknanya fardu mengikut imam sunat, tak ada masalah. Fardu ikut sunat, sunat ikut fardu, tunai ikut qada, qada ikut tunai. Makmum sembahyang rakaat pendek ikut imam rakaat panjang, sembahyang makmum rakaat panjang ikut imam sembahyang rakaat pendek, tak ada masalah tu. Niat berbeza antara fardu dengan sunat, antara qada dengan tunai. Bilangan rakaat yang tak sama panjang pendek, tak ada masalah. Syaratnya aturan sembahyang sama. Dia gitu. Maka sahlah. Sah qada ikut belakang tu imam tarawih. Tapi jadi makmum sungguh ni, bukan kata cuma pergerakan ikut imam. Tak. Pergerakan ikut imam yang saya sebut tadi, dia berlakon. Dia tengok, oh tu imam ni, dia tak kenal. Dia pun nak lari tak boleh dah lah sebab masuk dah. Dia pun duduk dalam sah yang sama. Tu imam pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia tak niat sebagai makmum. Ni cuma ikut pergerakan imam juga, yang sebenarnya dia bukan makmum. Ni berkata ikut pergerakan.
Tapi kalau diniat sebagai makmum, bukan hanya ikut pergerakan, sebab memang dia makmum. Yang ni. Hak tadi tu hak apa? Berlakon. Itu cuma ikut pergerakan. Kena pandai pula. Jangan kita menanti-nanti dalam berdiri kita tu, sebab kita bukan makmum. Imam baca Fatihah kuat, kita kena baca Fatihah. Jangan duduk tunggu. Batal sembahyang kita. Sebab kita bukan makmum. Kalau imam baca Fatihah kuat subuh, maghrib, isyak, kalau kita baca Fatihah juga orang sebelah perasan tu. Tak perasan sebab jarak. Kan jarak sekarang kan? Tak perasan. Oh, kalau rapat bahu, tu imam baca Fatihah kuat, dia baca Fatihah ni. Ni. Orang apa ni? Hanya ikut pergerakan tapi dia tak niat makmum. Sebab apa? Tu imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Kalau imam baca Fatihah, dia tak baca Fatihah, dia tunggu batas sebenarnya dia, sebab dia bukan makmum, dia hanya ikut pergerakan saja. Imam baca surah panjang, dia kena baca surah sama, jangan duduk diam. Surah dia habis dah, imam panjang lagi, dia kena baca surah lain pula, jangan duduk saja, sebab dia hanya ikut pergerakan, dia bukan makmum. Jadi kalau tak mengikut tu imam, hanya ikut pergerakan saja berlakon ni, kena pandai, tidak batas sembahyang. Ada ni. Jadi sekarang ni bukan ikut pergerakan, memang dia makmum kepada tu imam solat tarawih. Tapi dia hanya nak qada subuh sahaja. Nak qada subuh. Dia tinggal subuh saja barangkali. Dia zuhur, asar, maghrib, isyak. Tu nampak kena tambah rakaat. Tak tambah rakaat. Tambah rakaat. Nanti orang tahu. Sebaik tak tanya. Ada orang biasa tanya, Ustaz, saya nak qada subuh ikut belakang imam solat tarawih, boleh tak saya tak mau baca kunut? Dia ada tanya gitu. Boleh tak mau baca kunut? Tak baca kunut? Batal sembahyang tak baca kunut, sebab kunut rukun qauli kan. Kunut sunat ab'ad, tanya buat apa? Dah tanyalah. Tinggal sunat ab'ad, sembahyang sah kedok. Tanya soalan gitu. Jawab cara main dah lah. Awak mayang subuh, qada subuh belakang imam tarawih, awak tak baca kunut, rukun qauli kunut, batal sembahyang. Biar dia kelopong. Bila pula rukun qauli kau sunat ab'ad kan? Dah tahu sunat tanya apa? Tahu sunat kita tanya juga. Tinggal sunat ab'ad, tinggal sunatlah. Sah ke tak sah sembahyang kita tanya soalan budak-budak. Dah lah dia ni qada subuh tak mau baca kunut, takut orang tahu. Rasul qada zuhur asar macam mana? Dia sepatutnya kena qada lah zuhur asar ikut belakang tu imam tu. Tapi jangan duduk tengah lah, duduk tepi-tepi lah, kelabuk orang tengok. Tu imam bagi salam, dia bangun rakaat tambah. Lepas tu habis main dia, barulah ikut tu imam. Tu imam rakaat kedua dah tarawih. Lepas tu cekak-cemaka duduk tepi-tepi, bulu mata orang tengok bulu mata. Yang sebenarnya hak moleknya suami isteri macam ni, sama-sama qada solat di rumah lah berjemaah suami isteri. Tarawih setahun sekali. Tarawih apa kamu? Kewajipan kamu dah selesai. Dah tahu dah tarawih setahun sekali, bereskan selesai lah qada sebelum masuk Ramadan. Ni suami dia kata suami tetap qada solat. Suami tak mau qada solat lah tu, cuma nak tarawih. Bila nak tarawih dia tinggal qada, bukan cuma tetap qada solat. Mana tak qada lah orang panggil. Boleh ke tinggal wajib buat perkara sunat? Tak payah tanya hukum dah. Boleh ke tinggal perkara wajib untuk buat perkara sunat? Boleh tak? Boleh tak kita tinggal perkara wajib untuk buat perkara sunat? Tak apa qada ni nanti kemudian. Tu kata panjang angan-angan. Kamu tahu dah umur kamu panjang, kamu dah mati lagi, bolehlah nak tangguh. Mati bila-bila masa, dah mati bila-bila masa, tergamuk kamu nak tinggal qada wajib kerana nak buat tarawih setahun sekali. Boleh ke tinggal wajib untuk buat sunat? Nanti, tak ada nanti hak wajib. Boleh ke nanti? Orang panggil apa ni? Orang yang tidak ada khauf, tidak ada takut akan Allah. Satu, orang yang tidak ingat akan mati. Satu, khauf takut akan Allah, sifat kepujian. Ingat akan mati, sifat kepujian. Dalam kitab Penuh Bagi Hati, takut akan Allah, sifat kepujian nombor 2. Ingat akan mati, sifat kepujian nombor 10. Kalau orang takut akan Allah, dulu tinggal sembahyang, boleh ke dia ya Allah, tunggu sebentar ya Allah, qada sembahyang ni saya nak buat sunat dulu.
Kalau kita kata banyak cantik, hutang dah selesai nak bayar, nak cerita sunat. Apa dak ni? Kalau ingat akan mati, boleh tak nak tinggal hak qada hak wajib? Kalau ingat akan mati, mati bila masa. Ni kata nak dia qada ni taubah. Taubah ni kena belajar molek. Ni haji ni tak belajar dia gini. Sepatutnya kalau dah isteri tu ada qada, suami ada qada, musim-musim nyakit lening ni, qada lah di rumah sama-sama suami isteri, dak timbullah qada subuh, qada zuhur, qada asar. Nak mari masjid apa? Kamu hutang banyak. Orang masjid tu orang comel belaka tu. Hak mari tarawih tu comel belaka. Comel belaka mari tarawih tu. Tak ada hutang belaka tu. Tak ada hutang belaka hak mari tarawih tu. Hak comel dah. Belajar-belajar fardu ain comel dah. Hak mari tarawih tu. Qada ambil hutang. Tak ada. Comel belaka dah tu. Dan kita sekelamin pasangan yang kufu, yang serasi, sama-sama ada hutang semayang, sama-sama qada lah. Kita Ramadan nanti ni tarawih setahun sekali. Qada lah cepat-cepat biar selesai sebelum masuk Ramadan. Masuk Ramadan hutang tak habis juga. Tak ada. Kita nak tinggal dulu hak wajib, nak buat benda sunat. Siapa aja seumpama tu? Hak sunat bulan Ramadan ni boleh pahala wajib. Satu rakaat sunat umpama satu rakaat sembahyang fardu bulan lain, sebab diganda 70. Kalau sembahyang sunat ganda 70, sembahyang qada ganda berapa? Ganda 70 lagi. Dia ingat ke sembahyang sunat je ganda 70 sama dengan sembahyang fardu, dan sembahyang qada sembahyang fardu tak ganda 70? Dah kita ni satu buat hukum. Boleh ke tinggal perkara wajib untuk buat perkara sunat? Hatu tu panggil apa? Tanpa ilmu. Panggil apa ni? Banyak cantik comel ke gitu? Jahil sangatlah kita panggil. Kita nak pahala. Kita tahu tak pahala? Satu rakaat fardu qada sama dengan 70 rakaat sunat. Kita sembahyang tarawih 20 rakaat, 30 malam, 600 rakaat. Boleh? 20 kali 3, 600 rakaat. 600 rakaat. Kita qada zuhur satu. Kita qada zuhur satu 4 rakaat kali 70. Berapa? 280 rakaat tarawih. Qada zuhur 2 kali zuhur je. Sama dengan 600 rakaat tarawih. Hak 20 rakaat 30 malam. Kenapa nak cari hak kurang pahala? Cari hak wajib, hak pahala berganda lah. Satu rakaat tunai sama dengan 70 rakaat sunat. Qada subuh 2 rakaat sama dengan tarawih 140 rakaat 7 hari 7 malam seminggu. Qada subuh sekali sama dengan tarawih seminggu. Qada subuh 2 kali sama dengan tarawih 2 minggu. Qada subuh 4 kali sama dengan tarawih 30 malam 20 rakaat. Kenapa nak cari hak pahala kurang? Itu cerita bab pahala. Boleh ke kita nak tangguh kewajipan nak buat perkara sunat? Ni kata banyak cantik ni, hak tu kena balik pada ilmu molek. Kalau seumpama ni seeloknya suami isteri tu sama-sama berjemaah qada semayang. Ada ni. Kalau sama-sama nak pergi masjid, qada lah juga, jangan main tarawih, qada subuh. Lepas tu qada zuhur, ti imam beri salam, kita bangun tambah rakaat. Lepas tu selesai salam zuhur, kita bangun lah sembahyang asar, ti imam rakaat pertama tarawih, kau kedua tarawih, tak kira lah. Ada buat seumpama tu lah. Tapi malu. Tu berjemaah di rumah lah suami isteri tu. Jemaah di rumah. Ni kata dah boleh pasangan yang sudah sekufu, yang sudah serasi, yang sama-sama tinggal semayang. Ngam sungguhlah. Tapi yang bezanya isteri nak qada banyak ni, yang suami qada nak tinggal, nak tarawih sebab setahun sekali. Dah tahu dah tarawih setahun sekali, selesai qada serta merta. Cuma saya sentiasa peringat, qada semayang tu taubah. Taubah pokok pangkal balik kepada ilmu. Ngaji molek dulu.
Nak qada semayang ni akidah kena comel. Nak qada semayang kena comel. Sebab tu orang hok mula-mula mai ke Islam ni, macam mana semayang saya nak kena qada ke tak, awak belajar fardu ain dahulu. Qada semayang, awak belajar fardu ain dahulu, kemah akidah, kemah semayang. Awak belajarlah dalam bab taubah. Taubah dia akan ceritalah kalau tinggal ke farduan, dia ada 4 rukun. Salah satunya qada. Lepas tu nak qada macam mana semayang dahulu saya tak ingat, awak kena balik pada kitab fiqh. Taubah, kitab tasawuf menceritakan syarat taubah, rukun taubah. Macam mana cara nak qada? Rukun taubah yang keempat dalam ilmu tasawuf. Cara nak qada kena balik kepada kitab fiqh. Kitab fiqh akan ceritalah semayang kita dulu-dulu tu banyak sangat yang kita tinggal, kita pun dah ingat. Dah ingat sebab tak catat diary ke? Catat diary hari ni semayang hak mana, semayang mana tinggal. Catat diary lah. Tak ada lah seumpama tu. Kita kena ijtihad. Banyak mana kita mula balik umur berapa kita semayang, cukup umur berapa kita semayang, celang-celuk berapa tahun. Mana kita kena kena mikir, kena ijtihad, balik kepada ilmu. Lepas tu lepas kita tanda molek hutang, kita pun qada. Macam mana cara nak susun qada? Kau ke mana pun tak boleh nak cerita qada begitu. Dia kena balik kepada ilmu. Kalau suami ni balik pada ilmu, nak qada solat, tapi dah oleh kerana tarawih nak tinggal qada, nak tarawih dulu sebab setahun sekali. Hak ni tak ngaji ni. Tak ngaji bab taubah, wajib qada bersegera, tak boleh tinggal qada tu buat perkara sunat. Buat seumpama tu hukum fiqhnya haram. Hukum fiqhnya haram. Ada ni. Hak tasawufnya pula, orang ni tak takut akan Allah, orang ni tidak ingat akan mati, orang ni panjang angan-angan. Sebab apa? Nanti Syawal saya nak qada pula lain kali. Ni orang panjang angan-angan. Dan kitab Minhaj, al-amalu alif mim lam, panjang angan-angan, sifat kecelaan. Ni apa kita mengaji ni? Nak qada tapi tak mengaji. Kena ngaji dulu molek. Kemudian oleh kerana kita masalah qada ni, kita masalah qada ni benda yang kadang-kadang individu. Orang lain mungkin tidak ada. Hak individu ni kita nak tunggu kelas umum tak boleh. Hak tu kita kena ngadak suku, kena jumpa guru molek, minta masa molek. Lepas tu biar dia ajar kita begini. Kita nak tunggu kelas umum ni tak boleh. Ni kita baca kitab Bisyahul Afrah, takkan jumpa bicara qada. Memang ada dalam ni cerita qada, maka wajiblah qada dengan bersegera. Kat tu je kitab fiqh kata. Kitab Bisyah lah. Kalau kitab panjang, bersegera tu macam mana? Panjang lagi lah ceritanya. Jadi kita nak masalah gini khusus untuk kita sendiri, yang tak sama masalah orang lain, kita kena jumpa guru, kita minta masa sikit untuk tanya masalah kita sendiri yang tak sama dengan masalah orang lain. Tapi nak ceritanya, qada adalah taubah balik kepada ilmu terlebih dahulu. Kalau balik pada ilmu tu tak timbul lah. Tak timbul hak kata nak semai tarawih dulu, nak tinggal qada semula, tak timbul lah tu. Tapi maknanya semua kita samalah. Kita balik kepada ilmu.